Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rufizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pertandingan sukan olahraga. Kepentingan pendekatan One Health dalam meningkatkan usaha menentang rintangan antimikrob selaras dengan realiti semasa. Keberangkatan negara ke bawah Dulia Maha Mulia ke Hungary mengeratkan lagi hubungan dua hala dan mempertingkatkan kerjasama dalam bidang yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Semasa keberangkatan negara itu, baginda dianugerahkan bintang kebesaran Hungary sebagai pengiktirafan Hungary untuk terus bekerjasama dengan negara Brunei Darussalam dalam memelihara kesejahteraan. Sorotan keberangkatan negara ke Hungary mengimbas kembali detik-detik bersejarah yang membuka peluang kepada kedua-dua negara untuk terus bekerjasama rapat dalam memperkukuh kerjasama dalam menyokong kestabilan serantau dan hubungan antara rantau.
forces here in the field.
Dolian Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pertandingan sukan olahraga dan seterusnya mengurniakan pinggan bagi acara olahraga 4x100 meter wanita Sukan Solidariti Islam 2025 Riyadh Arab Saudi di Prince Faisal bin Fahad Stadium. Dolian Teraman Mulia mengurniakan pinggan emas kepada pasukan Nigeria bagi acara 4x100 meter wanita. Selaras komitmen politik daripada Mesyuarat Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2024 mengenai rintangan anti-mikrob AMR, pendekatan One Health kekal penting dalam meningkatkan usaha menentang AMR. Ia seiring dengan keperluan untuk menterjemahkan komitmen politik kepada tindakan nyata dan bertanggungjawab selaras dengan realiti semasa dan disokong di semua peringkat bagi mencapai sasaran kritikal yang ditetapkan dalam mesyuarat tersebut sekaligus memacu impak yang lebih besar terhadap AMR. Dalam perutusan sempena sambutan Minggu Kesedaran Rintangan Anti-Mikrob Sedunia, Menteri Kesihatan, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Menteri Pembangunan mengongsikan dalam konteks negara Brunei Darussalam, usaha terhadap AMR setakat ini mencontohi strategi dan kemajuan sejagat terutamanya dengan pembentukan Jawatankuasa Rintangan Anti-Mikrob Brunei Darussalam pelbagai sektor BDA MRC pada tahun 2018 yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan, Mewakili Kesihatan Manusia dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Wakil Kesihatan Haiwan dan Tumbuhan. Usaha untuk mencapai sasaran dalam Pelan Tindakan Kebangsaan NAP Brunei Darussalam menentang AMR bukan tanpa cabaran, akan tetapi ia telah memberikan maklumat ataupun insights berharga mengenai jurang dan peluang yang relevan dalam konteks tempatan dan telah menjadi asas dalam pembentukan NAP seterusnya. Tahun ini, momentum diteruskan dengan kempen yang dipromosikan di media masa termasuk media sosial, pameran, webinar pendidikan, aktiviti kesihatan dan kecergasan serta kempen Go Blue yang memberi inspirasi kepada pemakaian warna biru sebagai sokongan kepada kempen tersebut. Pendekatan seluruh kerajaan untuk menangani AMR penting untuk melindungi masa kini dan menjamin masa depan. Tema Minggu Kesedaran AMR Sedunia tahun ini, Bertindak Sekarang, Lindungi Masa Kini kita, selamatkan masa depan kita, menekankan kepentingan tindakan tegas dan nyata terhadap AMR sekarang untuk menangani peningkatan AMR yang telah pun memudaratkan kesihatan, sistem makanan, alam sekitar dan ekonomi. Pelbagai inisiatif dilaksanakan dalam usaha melindungi keselamatan kanak-kanak. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan keseluruhannya berjumlah $121,700 Brunei kepada 38 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Pandai Besi dan Kampung Sungai Panga. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jabatan Urus Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juzwab, Kementerian Hal Ehwal Agama turut menyampaikan sumbangan yang diserahkan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku Naib yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei.
Dalam dunia moden dan digital masa kini, kanak-kanak di negara ini dibimbing dan diasuh dengan bijaksana serta dilindungi daripada ancaman yang semakin kompleks, terutama yang mungkin datang melalui ruang digital. Pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh pelbagai agensi dalam usaha melindungi keselamatan kanak-kanak. Sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut setiap 20 November, berita perdana malam ini mengetengahkan beberapa program yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi dalam membimbing dan melindungi kanak-kanak di negara ini. Kem belia Matlamat Pembangunan Mampan Anjuran Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan pelbagai agensi pada Ogos 2024 bertujuan meningkatkan kesedaran tentang matlamat pembangunan mampan serta membina kemahiran kepimpinan dan pemikiran kritikal. Pelancaran garis panduan penggunaan skrin mengikut umur di negara Brunei Darussalam telah diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kanak-Kanak CDC, Kementerian Kesihatan pada Disember 2024 di bawah kempen Disconnect to Reconnect bertujuan membantu ibu bapa mengawal penggunaan skrin kanak-anak dan memupuk hubungan kekeluargaan lebih sihat. Statistik 2024 mencatatkan 114,500 kanak-kanak dan golongan muda berumur di bawah 18 tahun iaitu 25.14% daripada jumlah penduduk. Negara terus menitik beratkan pendidikan, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan perlindungan kanak-kanak bagi memastikan mereka membesar dalam suasana sejahtera. Negara Brunei Darussalam memeriahkan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia dengan penyalaan lampu di beberapa lokasi utama. Inisiatif tersebut adalah sebagai sokongan dan peringatan terhadap Hari Kanak-Kanak Sedunia sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam meratifikasi Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tema sambutan tahun ini, Dengarkan Suara Masa Depan. Orang ramai digalakkan untuk mengambil gambar lokasi-lokasi tersebut dan memuat naiknya ke media sosial dengan menggunakan hashtag WCD 2025. Umat Islam diingatkan janganlah lalai dengan dunia, leka dengan kesenangan, akan tetapi sentiasalah mengingati mati. Ini kerana apabila sampai ajalnya, ia tidak akan dipercepatkan atau dilewatkan walaupun sesaat. Kematian adalah pemutus yang memisahkan manusia dari kehidupan, meninggalkan segala yang dimiliki, tiada harta dan tiada teman, dibalun dengan kain putih dan tinggallah mereka itu di dalam tanah yang penuh dengan kegelapan dan bersendirian. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mati Itu Pasti. Di dalam Islam, kita disunatkan untuk memperbanyakkan mengingati mati. Ketahuilah bahawa mengingati mati mempunyai banyak kelebihannya. Antaranya, dapat menimbulkan keinsafan dalam jiwa. Seterusnya, menjadikan seseorang itu semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa jua perbuatan mungkar serta dosa. Terdapat berbagai langkah yang boleh dilakukan untuk kita mengingati mati agar berkesan di dalam hati sehingga menjadi mukmin yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah dengan muhasabah diri, membayangkan saat-saat kematian, membayangkan keadaan diri apabila berada di dalam kubur, membayangkan siksaan-siksaan dan azab ketika di dalam kubur, membaca kisah-kisah atau cerita berkaitan dengan kematian. Kedutaan Republik Turki bersama Yunus Emre Institute Brunei, Yi Brunei dan Universiti Dicle mengalu-alukan orang ramai untuk mengunjungi pameran seni bertajuk Resistance, Respect for the Collective Conscience oleh artis dan ahli akademik Turki, penolong Profesor Dr. Hamidi Vural. Pameran menghimpunkan karya seni yang menyentuh tema memori, migrasi, peperangan serta ketahanan manusia dengan penggunaan simbolik bagi memberikan pengalaman yang lebih mendalam
kepada pengunjung mengenai nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Pameran dibuka sehingga 5 Disember dari 10 pagi hingga 6 petang di Kedutaan Republik Turki, Kampung Manggis 1. Menggabungkan teknik cetakan moden dan tradisional, pameran bertujuan membuka ruang kepada masyarakat untuk meneliti isu kemanusiaan melalui perspektif seni. Penekanan khusus turut diberikan kepada isu Palestin dengan harapan dapat menggalakkan renungan, empati dan dialog di samping memperkukuh hubungan budaya antara Turki dan negara Brunei Darussalam. I believe that through this art, we have amplified our support for the Palestine people, and that this voice will continue to grow. I also believe that both the people of Brunei and the Turkish people will continue to support this cause. Elemen-elemen termasuklah yang menariklah, elemen daripada bunga-bunga yang diorang buat, pattern-patternnya tu memang kombinasinya memang menariklah. Di satu elemennya tu mempunyai maknanya tersendirilah, samping memperkenalkan budayanya sendiri. Hengyi Industries menandatangani 3 kontrak baru bersama 3 buah syarikat semasa Majlis Pelancaran Enterprise Growth Connect EGC 2025 yang berlangsung di Jerudong kemarin. Penandatanganan tersebut merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh keupayaan perniagaan tempatan dan memajukan kerjasama jangka panjang industri hiliran negara. Menandatangani bagi pihak Hengyi Industries, Chen Lian Chai, Ketua Pegang Eksekutifnya, manakala DHI Water Environment Sdn Bhd, Utamakan Management Services Sdn Bhd dan HSC Consultant Sdn Bhd diwakili oleh wakil masing-masing. Setiap kontrak yang ditandatangani menyokong bidang utama pembangunan teknikal untuk operasi semasa dan masa depan syarikat berkenaan. Bau harum yang dikeluarkan oleh pokok gaharu mampu dijadikan sebagai sumber ekonomi. Untuk segmen Satu Kampung Satu Produk 1K 1P kali ini, berita perdana mengetengahkan produk minyak wangi premium daripada kayu gaharu yang diusahakan oleh sebuah syarikat tempatan di daerah Tutong. Halinda binti Haji Rajai ada perinciannya. Syarikat Angkasa Wood Agarwood mula ditubuhkan pada tahun 2018. Namun pada tahun 2011, syarikat berkenaan telah mula beroperasi sebagai fasa pembelajaran. Di bawah program 1K 1P, syarikat berkenaan menghasilkan lebih 7 jenis minyak wangi berasaskan kayu gaharu asli Brunei, termasuk produk hasil kayu gaharu serta sabun campuran gaharu. Step-step untuk pengeluaran minyak pati gaharu ini yang memang satu yang mengambil masa dalam 2 ke 3 bulan. Kemudian kedua yang memerlukan skill, not only skill dalam segi teori tapi ia juga memerlukan dalam segi praktikal juga. Dari segi kapasiti, pengeluaran syarikat meningkat daripada 200 hingga 250 ml setahun pada tahun 2018 kepada 600 hingga 700 ml setahun pada tahun ini. Syarikat berkenaan turut menyasarkan pengeluaran mencecah 1 liter setahun bagi memenuhi permintaan pasaran. Program 1K 1P ini ia banyak membantu kami dalam segi, macam saya cakap tadi, yang dalam segi exposure dan dalam segi nasihat, especially dalam government punya guidelines dalam perniagaan. Alhamdulillah, dan dalam tahun ini juga kami sudah membuat exhibition di luar negeri, di mana ini baru balik 3 hari lepas dari KK, Big Sabah Sale, sambutannya Alhamdulillah.
Walaupun berdepan cabaran mendapatkan tenaga kerja tempatan, namun penyertaan dalam program 1K 1P serta penglibatan dalam pameran di luar negara mampu membuka pasaran baharu. Langkah ini juga secara tidak langsung dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk menceburi bidang keusahawanan berasaskan produk tempatan. Halinda binti Haji Raji'i melaporkan untuk Berita RTB. 14 buah universiti antarabangsa menyertai pameran pendidikan Stani Global 2025. Diadakan di salah sebuah hotel di Kulam, pameran tahunan ini menyediakan peluang bagi para pelajar dan ibu bapa mereka akses langsung kepada laluan pengajian antarabangsa bertaraf dunia. Pameran juga membolehkan para pelajar mengetahui maklumat lanjut mengenai program akademik yang ditawarkan serta keperluan kemasukan, beasiswa serta kemudahan pelajar di luar negara. Selain itu, pameran turut membantu para pelajar untuk membuat pilihan di samping memahami kelayakan minimum yang diperlukan bagi melanjutkan pelajaran. Juga diadakan sesi perkongsian bagi memudahkan pelajar melanjutkan pengajian di luar negara. Pusat Kanser Brunei Jerudong Park Medical Center JPMC menerima lawatan daripada seorang pakar otolaryngologi yang terkenal, pemimpin akademik dan pakar diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam penulisan perubatan dan penerbitan saintifik. Lawatan Profesor Jose Florencio Joey Lapena Jr. dari rangkaian perubatan Healthware dialu-alukan oleh Dr. Haji Zulkhairi Muhammad, Ketua Jabatan Onkologi Perubatan dan Unit Penjagaan Paliatif JPMC. Lawatan mencerminkan komitmen berterusan pusat berkenaan dalam mengembangkan kerjasama serantau dan memajukan penjagaan kanser. Lawatan juga menekankan usaha berterusan JPMC untuk memupuk penglibatan yang bermakna dengan pemimpin penjagaan kesihatan serantau dan memperkukuh kerjasama dalam penjagaan kanser. Permohonan tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan berceramah Ugama bagi musim pertama tahun 2026 Masihi dibukakan sehingga 31 Disember 2025. Pemegang tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan berceramah Ugama yang akan tamat tempoh sehingga 31 Julai 2026 dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbarui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan Januari hingga Februari 2026. Bekalan air di beberapa kawasan di Kampung Beribi, Jalan Pasar Gadung, kawasan komersial Mall Gadung dan kawasan komersial Kampung Kulap serta sekitarnya berkemungkinan akan terjejas atau mengalami tekanan air rendah. Jabatan Kerja Raya memaklumkan bekalan air terjejas disebabkan oleh kerja-kerja segera penggantian injap inlet ke tangki air Beribi Lama 1. Bagi pembekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123. Kejohanan rasmi Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN kali ke-14. 4 perlawanan acara sukan badminton kategori lelaki diadakan pagi tadi. Kejohanan diadakan di Sekolah Sukan. Kumpulan A menyaksikan Brunei Darussalam menentang Filipina dan Singapura menentang Laos. Manakala kumpulan B menyaksikan Myanmar dan Indonesia dan Thailand menentang Malaysia. Juga diteruskan acara badminton bagi kategori perempuan. Pada sebelah petang, pasukan Myanmar menentang Indonesia, Brunei Darussalam menentang Thailand dan pasukan Brunei Darussalam menentang Thailand.
Sementara itu, acara sukan bola keranjang berlangsung di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Perlawanan petang tadi menyaksikan bola keranjang kategori lelaki pasukan Brunei Darussalam menentang pasukan Singapura dan pasukan Indonesia melawan Myanmar. Terdahulu kategori perempuan pada sebelah pagi menyaksikan pertemuan pasukan Filipina menentang Singapura. Manakala dalam kategori lelaki, Filipina bertemu Malaysia. Dalam acara sepak takraw yang diadakan di Sekolah Menengah Rimba 2 menyaksikan perlawanan pembukaan bagi peringkat kumpulan A, pertemuan antara pasukan Brunei Darussalam dan Malaysia. Dalam perlawanan tersebut, pasukan negara menentang Malaysia. Sementara itu, dalam aksi perlawanan kedua, Brunei Darussalam bertemu Laos.